Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Perubahan Pengetahuan Sikap dan Tingkah Laku Guru Terhadap Dasar Perubahan Iklim Negara. Abstrak. Tujuan kertas konsep ini adalah bincang tentang perubahan pengetahuan sikap dan tingkah laku guru terhadap dasar perubahan iklim negara. Dan dapatan kajian daripada dua artikel yang saya pilih menegaskan bahawa pengetahuan sikap dan tingkah laku guru yang positif dapat melancarkan pelaksanaan dasar perubahan iklim di sekolah dengan strategi yang berbagai. Dan seterusnya, implikasi kertas konsep ini terhadap sistem pendidikan Malaysia termasuk dasar iklim perubahan iklim negara boleh mencapai matlamat iaitu tentang pembangunan lestari serta menjamin kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Dan kedua, bagi pihak pentadbir boleh mewujudkan sekolah lestari dan memimpin semua warga sekolah ke arah memelihara dan memelihara alam sekitar. Dan secara kesimpulan, perubahan pengetahuan sikap dan tingkah laku guru ini amat penting sebab perubahan ini boleh melancarkan pelaksanaan dasar kerajaan dan menerajui ke arah kelestarian. Seterusnya, pengenalan. Apa itu perubahan iklim? Menurut The United Nations 2009, perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, iaitu perubahan semula jadi ataupun disebabkan oleh kegiatan manusia yang memberi impak yang negatif. Dan dasar perubahan iklim negara ini telah diubah untuk memastikan pembangunan yang berdaya tahan dan boleh memenuhi aspirasi negara iaitu mencapai pembangunan lestari. Dan seterusnya, guru mesti menangani cabaran literasi baru dan pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan iklim. Guru mestilah mempunyai kesedaran dan prihatin ataupun tingkah laku yang positif untuk menangani masalah perubahan iklim ini. Dan teori yang saya pilih dalam kertas konsep ini adalah teori tindakan bertujuan TRA. Teori ini diperkenalkan oleh Fishman dan Argent. Dan teori ini menegaskan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh tiga konstruk. Tiga konstruk itu termasuk sikap, norma subjektif. Norma subjektif ini bermaksud persepsi tekanan sosial ataupun orang di sekeliling kita. Dan ketiga, tangkapan kawalan tingkah laku. Tangkapan ini merupakan merupakan keyakinan diri untuk mengawal tingkah laku. Jadi ketiga konstruk ini akan menyumbang kepada tercetusnya niat. Ada satu niat untuk melaksanakan tingkah laku yang sebenar. Bagi model 6 langkah perubahan dirancang oleh David S. Bushnell telah dipilih. Bushnell menekankan bahawa model ini menekankan bahawa peringkat strategi bagi perubahan yang terancang dan perlu diikuti oleh sesebuah organisasi. Dan dalam model ini terdapat 6 peringkat yang utama, iaitu pertama, mengenal pasti masalah. Dalam kertas konsep ini, masalah ialah tentang pengetahuan guru yang tinggi, sikap dan tingkah laku yang negatif, guru yang negatif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, menentukan objektif. Apakah objektif yang ditentukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, mengenal pasti kekangan atau sumber yang perlu ada. Keempat, memilih penyelesaian terbaik. Mungkin boleh menyediakan khusus ataupun package untuk memperbaiki masalah. Dan kelima, mengaji alternatif penyelesaian yang dipilih. Dan terakhir,
implementasi alternatif yang terpilih. Bagi bahagian kajian literatur, mengikut Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dasar perubahan iklim negara ini yang digubah di Malaysia adalah sebagai langkah adaptasi, iaitu menyesuaikan dan mitigasi. Mitigasi ialah untuk mengurangkan impak negatif perubahan iklim di negara kita. Dan kedua, dasar ini juga boleh memastikan pembangunan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim supaya boleh memenuhi aspirasi negara kita, iaitu ke arah kelestarian. Dan menurut research 2013, kesedaran dan kefahaman membolehkan seseorang individu bertindak mempertahankan pemahaman mereka tentang kelestarian. Jadi, mesti ada di samping ada kefahaman, kesedaran juga sangat penting untuk seseorang dia boleh melakukan tingkah laku yang positif. Dapatan kajian ini adalah dua artikel yang saya pilih. Kedua-dua adalah tentang climate change education. Ini merupakan dapatan kajian yang saya dapati dari artikel saya. Satu kajian telah dijalankan untuk telah memilih 4 orang guru dan menjalankan ujian pre dan post tentang pengetahuan tingkah laku dan juga sikap guru. Dan di tabel ini, jadual ini boleh lihat ujian skor pre dan post telah menunjukkan min yang meningkat semua. Jadi di sini boleh dirumuskan bahawa pengetahuan sikap dan tingkah laku guru terhadap pendidikan perubahan iklim berjaya diubah dan melalui kursus yang dijalankan selama 6 bulan. Dan bagi kajian yang kedua ialah tentang kegerapan guru menggunakan permainan komputer dalam pembelajaran perubahan iklim. Kegerapan ini dibahagikan kepada 3, sederhana, kurang dan tiada. Boleh dilihat di sini, jika guru itu menggunakan permainan komputer itu dalam keadaan sederhana, min dia adalah paling tinggi. Dan jika kegerapan kurang, min akan kurang. Jika dia tidak gunakan permainan komputer, min adalah paling rendah bagi maka pemeriksaan murid. Jadi boleh dirumuskan, guru yang kerap menggunakan permainan komputer dalam pembelajaran perubahan iklim boleh meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid tentang masalah dan isu iklim ini. Dan seterusnya perbincangan. Guru dapat membandingkan perubahan iklim pada masa sekarang dan masa depan melalui kursus yang dijalankan tentang perubahan iklim. Dan kedua, guru percaya bahawa perubahan tingkah laku adalah faktor utama untuk masa depan. Jadi nak masa depan yang baik, kenalah ubah tingkah laku kepada tingkah laku yang positif. Dan ketiga, menurut Chapin ETAL, mereka juga mencadangkan menegaskan bahawa pengetahuan boleh membantu seseorang berubah dalam sikap dan tingkah laku, tapi bukan semua orang dia ada pengetahuan dia mesti ubah tingkah laku, bukan. Dan seterusnya, guru melaksanakan pembelajaran perubahan iklim di dalam bilik kajian dengan lebih berkesan melalui strategi yang menarik. Sekarang saya nak tentang isu-isu yang terdapat di Malaysia tentang perubahan iklim ini. Yang pertama, isu pengetahuan mengenai fenomena perubahan iklim dan kesan adalah sangat rendah. Kenapa macam ini? Sebab pendidikan awal di Malaysia kurang menekankan konsep lestari. Jadi sebagai contoh, guru dan murid pun jarang melibatkan diri dalam aktiviti lestari ini dan menyebabkan mereka
tidak ada kesedaran ataupun kefahaman tentang iklim, perubahan iklim. Dan mereka juga tidak mengamalkan amalan kelestarian dalam kehidupan. Bagi isu yang kedua ialah tentang kekurangan sokongan daripada masyarakat. Jika dasar nak berjaya, mestilah dapat sokongan daripada pelbagai pihak kan. Dan negara-negara Asia dapati kurang memberikan sokongan terhadap polisi perubahan iklim, termasuk Malaysia. Kenapa macam ini adalah disebabkan oleh tiada seorang pegawai yang ditugaskan untuk memantau aktiviti ini, aktiviti anak sekitar dijalankan dengan baik. Dan ketiga, kesedaran dan keprihatinan masyarakat tentang perubahan yang sangat rendah. Mereka tak peduli dasar ini. Dan seterusnya ketiga, isu pencemaran alam sekitar yang sentiasa kita boleh dengar, contohnya kebakaran hutan dan jerebu, sumber air yang tidak bersih seperti di negeri Selangor, perkara ini sering berlaku. Dan ketiga, sumber-sumber tenaga konvensional yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah kaca. Seterusnya tentang implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Dari aspek dasar, dasar perubahan iklim negara boleh dicapai matlamat sedang menjamin kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Jika dasar ini boleh dijalankan dengan lancar. Dan kedua, latihan. Latihan perlu disediakan bagi guru bagi mengubah pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang negatif seperti yang khususan ataupun bengkel, talimat. Dan ketiga, dari aspek pentadbir, pentadbir boleh mewujudkan sekolah lestari dan memimpin semua warga sekolah mengamalkan amalan memelihara dan pemelihara alam sekitar. Dan dari aspek guru, profesional guru boleh diperkembangkan tentang perubahan iklim ini dan mereka boleh menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa bermotivasi untuk menunjukkan tingkah laku yang positif. Dan bagi pelajar, pelajar boleh mengamalkan amalan kelestarian dalam kehidupan mereka. Secara kesimpulan, perubahan pengetahuan sikap dan tingkah laku guru amat penting dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Dasar kerajaan boleh berjaya, mesti adalah sokongan daripada guru. Dan kedua, dasar kerajaan diubah memanglah diwujudkan adalah untuk memastikan negara sentiasa dalam landasan yang betul, iaitu ke arah kelestarian. Dan guru juga perlu mengaplikasikan pemahaman dan ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku yang positif supaya semua anak murid boleh mengikut dan mengamalkan amalan yang lebih lestari dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.